إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم نور قلبي بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك يا أرحم الراحمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kita bicara masalah syarat tayamum. Dia katanya syurutut tayammumi asyaratun. Bermula syarat, segala syarat tayamum itu ialah 10. Tapi dalam dia katakan bal akthar, bahkan lebih banyak daripada 10. Sini dia sebut 10 syarat dan nak sah tayamum tadi. Maka tayamum ni panggil setengah daripada dalam bab taharah, dalam bab nak suci juga, tapi suci dengan secara tayamum. Dan fatayammamu sa'idan tayyiban, ada ayat itu sebagai dalil. Tadi habis kat tu dia kata kerana ayyakuna, mana al-awwalu, ataupun kita tadi asyaratul awwalu, bermula syarat yang pertama. Dan syarat nak sah tayamum yang pertamanya ayyakuna, bahawa adalah ia tayamum tu biturabin, dengan tanah. Syarat yang pertama tayamum tu dengan tanah. Sebut tanah nak keluar bukan tanah. Dan batu tak boleh, pasir di bawah rumah tu tak boleh. Tu sebab dia bukan turab, bukannya tanah. Tadi itu syarat yang pertama. Nah, kalau kita ambil batu tumbuk jadi hancur, tak ada. Tadi tak sah nak tayamum tu. Walaupun batu tu dah jadi hancur dah, sebab bukan tanah. Tu dia panggil hajar. Tadi dia panggil batu. Tu syarat pertama. Tanah ni tak kira. Ya ala ayyi launin kana, di atas yang mana warna ada ia. Dan warna mana tak kira lah. Tanah biasa merah, tanah biasa hitam, tanah biasa kuning, tak kira. Asal tanah tak apa berlaku. Itu syarat yang pertama nak sah tayamum. Tadi ya. Wa an yakuna tahiran. Ini syarat yang kedua lah. Kalau kita takdirnya wasani ataupun wasyartus sani, dan bermula syarat yang kedua an yakuna tahiran, bahawa adalah ia turab tu. Dan bahawa adalah ia turab tu tahiran, tanah yang suci. Tu dia. Dan tanah yang suci. Tahiran ay mutahhiran, lagi pula ia menyucikan yang lain. Tu dia. Dan tanah tu tanah yang suci, makna sebut katanya tahiran, bukan tanah yang musta'mal, bukan tanah yang najis. Tu dia. Sebab tu tanah tu nak tanah yang bersih, tanah yang suci diri dia, lagi pula boleh menyucikan yang lain.
Dia tanah ni dia boleh mensuci. Yang lain tu. Sebab tu boleh memadamkan bau-bau hak busuk tu. Tanah ni benda busuk, kalau kita tanam, kalau kita kambuh, dia habis bau. Tanah ni. Sebab tu dulu kan dalam kitab sebut kan, apabila kita basuh najis, tangan kita ni, tu dia, kita kena apa dia sabun tak ada dulu. Kita sapu dengan pasir dengan tanah, basuh dengan tanah, ambil tanah gonyo-gonyo tu, sebab tanah ni boleh mempadamkan bau-bau yang keji. Tu dia. Nampak? Tu syarat yang keduanya nak tayamum ni, ayyakuna tahiran, bahawa adalah ia tanah tadi turab tu bersih, suci. Dalil kata mana? Qala Allah Ta'ala, itu sebagai dalil, sa'idan tayyiban, sa'idan tayyiban, tanah yang baik, tanah yang suci. Tu dia, sa'idan tayyiban, tanah yang suci. Tu dia. Qala Ibnu Abbas, qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa ghairuhu turaban tahira. Katalah oleh Ibnu Abbas, nama dia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dua orang ni sahabat belaka, Abdullah dengan Abbas. Abdullah ni Abdullah ni sepupulah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana Abbas tu pak saudara Nabi. Ini setengah daripada ulama sahabatnya Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kata Abdullah ibnu Abbas dan lain pada Abdullah kata ana turaban tahira, sa'idan tayyiban tu makna turaban tahira, makna tanah yang bersih, tanah yang suci. Tu dia tafsirlah. Dia tafsir sa'idan tayyiban. Tu dia. Sebab tu kadang-kadang orang lagi ambil tanah pusu, supaya nak orang panggil, nak puas hati, nak yakin katanya tanah ni tanah yang suci. Tu dia. Untuk nak tayamum, untuk nak tayamum, tanah tu kena tahiran. Itu syarat yang kedua. Wa alla yakuna musta'malan. Tu syarat yang ketiga tu. Jadi wasalisu wasyartus salisu, dan bermula syarat yang ketiga, dan syarat sah tayamumnya alla yakuna musta'malan, bahawa tiada adalah ia turab tadi, ia tanah tu musta'mal, tidak musta'mal. Jadi tanah ni musta'mal ada juga. Dalil kata kalma'i, seperti air pun ada musta'mal, tanah pun ada musta'mal. Bal aula, bahkan lebih aula lagi. Tu dia, tanah musta'mal. Jadi tanah musta'mal ni tak boleh kita nak buat tayamum. Tanah musta'mal ni makna tanah yang hak luruh daripada anggota tayamum kita tu. Hak tu tak boleh dah kita nak buat tayamum semula tu. Nampak tak? Dia kita tayamum kan? Kita tayamum, kita tepuk dan neka tadi tanah. Kita akik. Akik hak dah lekat di tangan ni. Hak luruh-luruh ni, hak ni tak ada di musta'mal lagi. Sebab tak ada guna lagi duk di tangan ni. Kita tepuk tu, akik tu luruh. Ada luruh-luruh tu, hak tu tak apa lagi, tak ada musta'mal lagi. Hak musta'mal mana? Hak kita sapu muka. Kita sapu muka ni, hak lekat di muka dah tu dia luruh lagi. Hak tu musta'mal orang panggil. Sebab tu kita nak tayamum, jangan kita sapu dalam neka tu. Neka tanah kan, ataupun ada bekas dalam talai apa, kita tepuk dan nak sapu buat halih neka dulu, ataupun kita paling kat lain kita sapu. Sebab apa? Takut tanah hak lekat di muka kita ni jatuh dalam tanah hak ada lagi tu. Tapi apabila tanah lekat di muka kita masuk dalam nikah, hak kita tanah ada lagi untuk tayamum tu, jadi musta'mah habis. Dia tak ada sapu lah, tangan kena ambil tanah lain pula. Ni kena jaga. Takut jadi musta'mal. Sebab apa? Sebab tayamum pun syarat dia tak boleh. Dia tak boleh tanah yang musta'mal.
Mesti kena tanah tu tahiran. Tidak mustakmal dah. Itu dia. Dan habis kat tu. Tengok dalam dia dabit masalah mustakmal tu. Itu dia. Dia katanya wa huwa, dan iaitu mustakmal. Dia wa huwa, dan iaitu mustakmal ma baqiya bi mahallit tayammum, barang yang kekal di tempat tayamum. Itu dia. Hak duduk di muka tu, tanah dekat di muka kita, di dua tangan tu. Au tanathara ba'da masihi al-idwa, ataupun yang berhamur kemudian daripada mensapuhlah ia mutayammim tu al-idwa akan anggota tu. Mana tanah hak luruh, hak hamur, hak jatuh selepas pada kita sapuh tu, tu orang panggil tanah tu mustakmal. Itu dia. Jadi makna kita kena retilah, katanya tanah ni pun ada juga mustakmal. Supaya dengan air pun ada mustakmal, tanah pun ada mustakmal. Sebab tu tanah mustakmal tak boleh kita nak guna untuk tayamum. Itu dia. Sikit tadi. Dan syarat yang keempat. Syarat yang keempatnya warabi', ada gitu. Di atas pada kata turaban lah. Dalam takdir ar-rabi' mana wasyartur rabi'u, dan bermula syarat yang keempat. Syarat yang keempatnya alla yukhalitahu daqiqun wa nahwuhu, bahawa tidak mencampur akan dia, akan turab, akan tanah tu oleh daqiqun, oleh tepung. Itu dia. Wa nahwuhu, dan umpama daqiq. Jadi syaratnya tak leh tanah tadi tu bercampur dengan debu, dengan tepung, dengan gandum. Nahwuhu, seumpama gandum apa? Bedak kita katanya. Nak ambil bedak bubuh dalam tanah tak boleh. Tanah kita nak tayamum ni, sebab syarat dia tak boleh bercampur. Syarat dia tak boleh bercampur tanah tu dengan daqiq ataupun dengan umpama daqiq. Mana tanah tu tanah bersih. Dalam kata wa in qalla tu goyah, katanya dia bercampur tadi tu dah jika sedikit je. Tu dia. Adapun masalah air tak apa, dia bercampur dengan tahir, dengan sesuatu yang suci. Tapi syarat jangan siapa bubuhkan nama air mutlak. Tak apa lagi. Masuk bedak tapi sikit jelah, tak ada ubah dak. Tu tak apa. Sehingga kalau masuk banyak dalam air tu jadi putih, jadi air bedak, tak boleh lah. Jadi air gandum tak boleh lah. Tu dia. Adapun tanah tak boleh. Wa in qalla, dan jika sikit sekalipun bercampur tu dengan tanah sikit sekalipun tak boleh. Sebab apa? Li'annahu, kana bahasanya yamna'u wusulat turab lil 'idwi, menegahlah ia tanah tu dan menegah akan sapalah oleh tanah kepada anggota. Itu dia. Habis kata. Itu setengah pada syarat. Dah. Yang belajar kat lawak tayamum ni. Itu dia. Ada kita mengaji dah. Tapi tak biasa buat. Lah dia. Nak buat sungguh tak ingatlah lama ni. Dia nak tayamum belah mana ni. Tak ada juga. Kadang-kadang bukan orang tak pandai, orang pandai, orang alim tapi tak ingat. Dia sakit kaki. Patut nak buat mana tayamum kaki terlupa. Terlupa. Padahal anggota tayamum tu tangan dengan muka ya tak kira lah. Dah sakit di mana, gati anggota mana tak kira. Tadi ya. Wal khamis, yang kelima, yakni wasyaratul khamisu, dan syarat yang kelima. Itu dia. An yaqsidahu, bahawa mengqasadlah ia seorang akan dia akan turab.
Dalam dah takdirah tu. Ya tafsir domehu tu ai at-turaba. Mengqasaklah ia seorang akan dia akan turab. La mana bi ay yang qalahu ila al-idwil mamsuh. Dengan bahawa berpindahlah ia seorang akan dia akan turab ila al-idwil mamsuh kepada anggota yang disapu. Nah, qasak supaya wuduk lah kita qasak nak basuh tu, basuh wuduk tak boleh paling niat lah. Ini supaya qasak dengan pindahkan tanah tu kepada anggota sapu tu nak tayamum. Walau bi fi'li ghairihi, walaupun dengan perbuatan orang lainnya, tapi bi iznihi, dengan izinnya, izin tuan, izin seorang, izin bagi al-mamsuh tadi. Tu dia. Dan dia tak boleh nak itu, dan orang tolong tayamum bui, tapi dengan izin dia lah. Tu dia. Habis kata fatayammamu. Habis kata falau saffat hurrihu. Tadi maka jikalau membawaklah dan mempupuklah akan dia akan tanah tu oleh ar-rih, oleh angin. Faraddadahu, maka meratailah akan tanah tu. Kalau tanah atau kalau angin pupuk bawa tanah mari kena pada anggota. Tu dia. Nah, faraddadahu, maka meratailah akan tanah tu. Lam yakfihi, nascaya tiada memadailah ia at-tardi, akan dia akan seorang pada tayamum dia tu. Dah angin pupuk mari. Dah dia. Habis kata sebab apa? Sebab apa tak memadai? Lintifa'il qasdi bintifa'in naqli al-muhaqqaqilah, karena ternapi qasak dengan ternapi pindah. Tadi li'annahu lam yaqsid turab wa innama turab atahu. Dia tak mengqasakkan turab dah. Syarat dia kena qasak. Wa ayyamsaha wajhahu wa yadayhi bidarbataini. Ni setengah pada syarat lagi ni. Dia kata syarat apa? Syarat yang kena. Tadi dalam tadi wasadisu, ini wasyartus sadis, dan syarat nak sah tayamum yang kenanya ayyamsaha wajhah, bahawa mensapuhlah ia seorang akan mukanya. Dia sapu muka. Wa yadayhi, dan dua tangannya. Ayyamsaha bidarbataini, dengan dua kali pukul, dengan dua kali tepuk. Dua kali tepuk. Mana tepuk sapu muka sekali, dan tepuk tu sapu tangan sekali. Dan tepuk yang pertama sapu muka. Tepuk yang kedua sapu tangan. Tak boleh nak tepuk sekali, tak boleh. Bakal tepuk sekali ya, sapu muka dengan sapu tangan tak boleh. Itu dia. Tak boleh nak tepuk. Yang nak tepuk syarat dia dua kali tepuk, dua kali pukul. Dua kali tepuk, ambil tangan kita dua kali bubuh, letak atas tanah tu. Pukul yang pertama sapu muka. Sudah, pukul yang kedua dah sapu dua tangan. Itu dia. Ya sekali ya. Dah sekali sapu ya. Bukan tiga pengat semaya dak, bukan tepuk pang sapu, tepuk pula bang sapu dak, sekali ya. Itu dia. Tepuk sapu muka. Sapu. Walaupun janggut ni tak ada kata pun tak apa dah. Sapu zahir ni dah. Tepuk nak sapu tangan ni, tepuk dua halu dah. Tepuk akik. Dah. Lepas tu letak sini. Tangan kita ni letak sini. Tak sini.
Mari lu mari kat ni. Siapa sini pusing hak ni tak kena lagi, pusing sini. Mari sini, aja suk sini. Hak ni suk di tangan ni. Tu cara dia. Nah, tepuk. Hak ni tak ada guna lagi ni. Hak ni. Patut tak sini. Serang mari siapa siku pusing hak ni. Hak ni. Siapa sini. Sini kena dah, sini tak kena lagi. Bawa pusing kena habis. Serang sini. Patut ni tak tepuk dah, dia tak ada lagi ni. Tak sini pula. Mari siapa sini, pusing sini, pergi suk dijaga sama jari ni. Tu dia. Nah, tu tayammum. Nah, tu dalil kata wa in ankana bi darbatin bi khirqatin. Nah, dan jika mungkin ia al-mashu sapu tu dengan sekali pukul sekalipun dengan perucah kain. Dah. Walaupun dia boleh buat sekali tepuk. Tak boleh. Syarat dia kena 2 kali tepuk. Dia kena dua kali tepuk. Habis sekali dah. Tu dia. Wasabi' dan yang ketujuh, yakni wasyartus sabi' dan syarat yang ketujuh daripada 10 syarat. Syarat nasah tayammum yang ketujuh apa dianya? Ayyuzila an-najasata awalan. Ini syarat dia. Dia tak serupa dengan masalah asmaya dah. Bahawa menghilanglah ia seorang hilal an-najasata akan najis awalan pada mula-mula. Jadi syarat nak tayammum ni, nak sah tayammum ya kena najis hak duk di tubuh kita ni kena buang dulu. Kena basuh dulu. Kalau kita nak tayammum dengan keadaan tubuh kita ni ada najis tak sah. Tu dia tak memadai, itu di atas qaul yang mu'tamad. Atau ayyuzilan najasata awalan, bahawa menghilanglah ia seorang an-najasata akan najis tu awalan pada mula-mula. Yuzila daripada mana buat gini? Ai an badanihi. Tu dia. An badanihi, daripada badannya, daripada tubuhnya, tubuh seorang. Walau an ghairi a'dha'it tayammumi, dan jikalau daripada lain pada anggota tayammum sekalipun, gapanya ghairil a'dha' min farjin wa ghairi, daripada faraj dan lainnya daripada farjin, tak boleh berlaku. Maknanya nak tayammum mestilah kena bersih, kena jangan ada najis di atas tubuh badan dia. Walaupun daripada farak ataupun lain daripada farak, mesti kena basuh dulu waktu tu nak tayammum tu. Jangan ada najis. Tu mana ayyuzila. Dalam falau tayammama qabla izalatiha, maka jikalau tayammumlah ia seorang qabla izalatiha, sebelum daripada menghilangkan dia akan najasah. Dia tayammum dulu, najis dah ada di kaki dia, najis dah ada di tangan dia, di tubuh dia ni ada najis. Dia tayammum, tak ada buang ada najis tu. Lam yujzi, nascaya tiada memadayilah. Tiada memadai ia tayammum tadi tu alal mu'tamad, di atas qaul yang mu'tamad, tak memadai. Tadi syarat dia kena buang najis dulu. Adapun wudu tak apa. Asmaya ni kita ambil asmaya, najis dia ada di betih kita. Tapi kita ambil asmaya dulu, boleh. Lepas tu lepas ambil asmaya basuh najis lek belakang, tak apa. Tapi syarat tayammum tak boleh. Kena buang najis tu dulu. Sebab tayammum ni dia maksud dia kata bab taharah, tapi taharah yang lemah. Dia maksud dia kata bab taharatun da'ifatun, taharah yang lemah, yang tak kuat mana. Masalah taharah dengan tayammum ni. Tayammum ni maksudnya taharah da'ifah, sebab syarat dia kena buang najis dulu. Tu dia. Kalau tak buat tak boleh. Tengok dalil lagi. Tasawwa'un najasatu mahallin najwi wa ghairiha.
sama ada najis tu tempat istinja. Nah, najis tempat istinja di punggung kita, di parak kita, tak boleh juga, kena basuh dulu. Wa ghairiha, dan lain padanya pada mahallin najwi. Sebab apa ilat pada kata lam yujzi, li'annahu tu ilat itu ilat pada kata tak memadai. Sebab apa? Li'annahu, kerana bahawasanya at-tayammum tu lil ibahah, kerana nak memaharuh ya, bukan nak mengakad hadas dah. Dia kita tayammum, dia tidak terakad hadas, semuanya maharus ibadah. Maka wala ibahata ma'al mani'i, maka tiada haruhlah serta ada mani'. Mani' ni apa, najis tu dah. Tu dia tidak haruh serta ada mani'. Fa asbahat tayammuma, maka menyerupai maka menyerupailah ia tayammum tu at-tayammuma qabla al-waqti, akan tayammum sebelum pada masa waktu. Jadi tayammum ni kan, kalau sebelum pada masa waktu tak boleh. Supaya juga tayammum, kalaunya belum daripada kita buat najis tak tubuh kita, tak boleh tayammum. Nampak tak? Kerana orang panggilnya tayammum ni lil ibahah. Kerana nak mengharuskan ibadat ya, bukan nak mengakad, ia tidak terakad hadas. Tu dia. Habis kata kalau ditayammum dengan keadaan telanjang tak apa waktu. Dia tak serupa tu. Tapi jangan ada orang lah. Ada orang tak boleh haram, dia mau tengok orang. Tu dia. Dia mengata boleh tak telanjang. Kalau duduk dalam rumah kita, kalau ada hajat panas ke apa. Tu dia. Habis kat tu. Tu mana tak wa ayyuzilan najasata awalan. Baik, itu setengah pada syarat dia. Wa ayyajtahida fil qiblati qablahu. Ni setengah pada syarat pula. Syarat apa ni? Syarat yang ke-8. Dalam takdir wasaminu, yani wasyartus saminu, bermula syarat tayammum yang ke-8, ayyajtahida fil qiblati qablahu, bahawa ijtihadlah ia mutayammim. Mutayammim ia seorang tayammum tu. Dan ijtihad fil qiblah, pada qiblat. Dia kena ijtihad pada qiblat. Ijtihad tu qablahu, sebelum tayammum. Jadi syarat dia nak sah tayammum ni, dia kena tahu qiblat dulu. Tu dia. Sebagai semaya lah. Nak semaya tu kena tahu kiblat dulu ke mana ni. Bukan semaya bila-bila cari kiblat bila-bila, tak boleh. Hak tak tahulah mereka. Ada royak ada kiblat kok ni, nak ijtihad dah. Ijtihad apa ke dah. Dia orang siqah, royak orang baik. Tu dia. Tapi kalau dia tak tahu kiblat, kena cari kiblat dulu. Nak tayammum tu. Dah. Kita duduk hospital misal kita tak boleh kena air anggota wuduk kita ni, kena tayammum. Nak tayammum, nak tahu kiblat tu. Kok mana kiblat ni? Kiblat nak semaya ni hadap ke mana ni? Tanya demo tak hadap ke ni. Apabila kita tahu dah kata kiblatnya kok ni, barulah boleh tayammum. Tu syarat juga. Syarat nak tayammum kena tahu kiblat dulu. Tu mantap ayyajtahida fil qiblati qablahu, bahawa ijtihad ia seorang ijtihad fil qiblati, pada qiblat, ijtihad qablahu qabla tayammum. Dalam tafsir dia, falau tayammama qabla al-ijtihadi fiha, maka jikalau tayammumlah ia seorang dan qabla al-ijtihadi, sebelum daripada ijtihad, fiha fil qiblah, kalau dia tayammum sebelum pada ijtihad kiblat, jawab dia lam yasihha 'alal aujah, nascaya tiada sahlah ia tayammum 'alal aujah, di atas pendapat yang aujah. Itu dia.
Habis kata gitu nak ijtihad dulu. Dia kena tahu kiblat dulu. Saja. Terus tengah pada syarat dia. Wa ayyaqa, ni syarat lagi ni. Syarat yang ke-9. Wa ayyaqa ba'da dukhulil waqti. Syarat yang ke-9 tadi kita wattasi'u ataupun wasyartut tasi', dan bermula syarat yang ke-9 ayyaqa, bahawa jatuhlah ia tayammum tu, jatuhlah ia tayammum dalam ayyaqa aita at-tayammumu lis-salati allati yuridu fi'laha, jatuhlah ia tayammum bagi semaya kerana semaya yang menghendaki akan buat tayammum tu. Jatuh bila ba'da dukhulil waqti, kemudian daripada masuk waktu. Jadi apabila masuknya waktu, maka ketika tu bolehlah kita tayamum. Kalau tak masuk waktu nak tayamum dulu tak boleh. Sebab saat ni sebab tayamum tu taharatun da'ifah yang lil ibahah ya. Tu dia. Nak kena masuk waktu dulu. Dan ba'da dukhul waqti dalam alladhi yasihu fi'luha, yang sahlah oleh memperbuatkan dia akan semaya fihi fil waqti. Sebab gapo katanya kena masuk waktu dulu? Li'annahu, kerana bahawasanya at-tayammum tu taharatu daruratin, ialah taharah yang darurah. Tadi ada setengah kitab yang kata taharatun dha'ifatun, taharah yang lemah. Tadi habis kata wala darurata qabla, dan tiada ada jenis darurah qabla dukhul waqti, sebelum pada masuk waktu tak ada darurah dah. Sebab tu tak boleh. Kena masuk waktu dulu. Fatayammamu lin-nafilah. Saja. Maka tayamum ni kita katanya masalah apa? Masalah maya fardu tak apalah. Masalah semaya fardu tak apalah. Apabila orang baik masuk waktu tayamum boleh. Pak nak semaya sunat? Nak semaya sunat, nak tayamum ke? Masuk waktu bila semaya sunat? Sunat ada waktu tak apalah, sunat mutlak. Sunat mutlak ni boleh maya bila-bila masa. Pada waktu tak ada, nak tayamum nak semaya sunat lah tu. Dalam tu. Fatayammamu lin-nafilatil mutlaqati fi ma ada waqtal karahah. Dan maka tayamumlah kerana semaya sunat mutlak fi ma pada barang yang lain pada waktu karahah. Mana masuk waktu dianya lain daripada waktu karahah ni, lain daripada waktu tahrim tu, boleh tayamum kalau kita nak semaya sunat mutlak. Tengok mana kita. Walis salati 'alal mayyiti ba'da turihi. Kalau kita nak tayamum nak ke semaya mayat, kita uzur ke tak ada mayat semaya, nak tayamum. Nak tayamum semaya mayat ni masuk waktunya bila? Tu dia. Kalau orang tayamum nak ke semaya mayat kena cadar tanah. Sebab orang tak pergi kalau semaya ke 9, orang ke sampai setengah. Dia katanya orang semaya mayat, tayamum semaya mayat ni ba'da tuhrihi, selepas daripada mandinya mani mayat. Selepas pada mandi dah, tuhrihi sini mana mani mayat. Tu dia. Apabila orang mani mayat sudah, kita tayamum. Dia nak kapal bila-bila kita tayamum. Boleh dah masuk waktu dah tu, tak apa dah tu. Jadi kalau kita nak tayamum siap-siap lagi semaya tak boleh. Banyak-banyak kan tayamum tu nak kata pergi tak boleh, sebab orang panggilnya dia tak mani lagi. Kalau orang mani dah tak apa lah. Misalnya kalau kita tahu tak apa, boleh hubungi dengan orang mani, halo dan mani sudah lagi tu, sudah dah boleh tayamum. Pak tayamum masuk waktu dia nisbah bab mayat-mayat ni
Dan masuk waktu dia apabila selesai pada mandi mayat, baru boleh tayamum. Walil istisqa, dan masalah semaya istisqa, semaya kerana minta hujan. Nak tayamum tu bila? Ba'da tajammu'in nas, kemudian daripada berhimpunlah oleh manusia. Kemudian daripada berhimpun manusia. Kerana kita semaya sunat istisqa ni kena sunat ramah lah. Laki-laki, perempuan. Itu dia. Nah, apabila berhimpun siap belakang dah, nak semaya tu tayamum tu masuk waktu dia. Nisbah nak semaya sunat istisqa. Itu dia. Patut kalau semaya, orang semaya, orang luput semaya. Orang tinggal semaya, patut dia nak qada semaya dia. Dan masuk waktu tayamum tu bila? Qada dengan tayamum, mak ya uzur. Kata dia nya walil faitati ba'da tazakkuriha. Dan bagi orang yang luput semaya, tayamum tu bila? Ba'da tazakkuriha, kemudian daripada ingat semaya tu. Ingat atau dia tak semaya lagi, dia tinggal. Tu dia. Habis kata. Apabila ingat boleh tayamum, masuk dalam masa dia tu. Habis. Syarat laginya wa ayyatayammama wa syaratul ashiru, dan bermula syarat yang ke-10. Bermula syarat yang ke-10 apa dianya? Ayyatayammama, bahawa tayamumlah ia. Bahawa tayamumlah ia likulli fardin ainiyin, bagi tiap-tiap fardu ain. Mana satu tayamum satu fardu yang boleh buat, memandai satu fardu. Wa ayyatayammama likulli fardin ainiyin, dan bahawa tayamumlah ia seorang likulli fardin, bagi tiap-tiap fardu tu aini, bagi tiap-tiap fardu ain tu satu tayamum. Tak boleh kita nak buat dua fardu. Tayamum ni tak boleh nak buat fardu, walaupun tak batal tayamum sekalipun. Kita ambil tayamum nak sembahyang zuhur, kita tayamum sudah tak sembahyang zuhur. Lepas sembahyang zuhur kita sembahyang sunat, tak apa, sembahyang sunat 2 kali 4 rakaat ke 8 ke, baca Quran. Itu dia. Boleh tak tu? Satu fardu beberapa sunat. Tak apa, sebab ia boleh mengikut. Ingatlah kena buat satu fardu je lah. Lama kata nak ayasa tak apa, tak ketuk lagi tayamum tak boleh. Tak boleh. Dia tak boleh, dia boleh buat satu fardu je. Itu dia. Habis. Dia adalah lianna tayammum taharatu darurah, kerana bahasanya tayamum tu ialah taharah darurah. Itu dia. Habis kata. Tengok dalam fatuqaddaru biqadriha. Dah. Lianna tayammuma, kan bahasa tayammum taharatu darurah, taharah yang darurah. Fatuqaddaru biqadriha, maka ditakdirkan dengan qadarnya, qadar darurah tu. Na'am yajuzu tamkinul halil miraran. Tapi haruslah menyerahlah oleh isteri akan suami itu miraran beberapa kali. Dia ni tak boleh nak mandi nak surah pada suami tubuh dia tu, dia tayamum, boleh berapa kali. Itu dia. Jadi maknanya kesimpulannya, syaratnya ke-10 ni kena satu tayamum satu fardu, dan boleh satu tayamum beberapa sunat, satu fardu dengan beberapa sunat. Kita semaya zuhur, pas zuhur kita baca Quran. Itu dia. Habis kata. Nak semaya sunat tak apa. Apa kali semaya sunat pun boleh. Tu mana kata wa ayyatayammama likulli fardin ainiyin. Itu dia. Habis kat tu. Tu panggil syarat nak sah tayamum. Habis kat tu 10 tu.
Kemudian masuk pula faslun fi arkanit tayammumi. Dah ini satu pasal pada nak menyatakan rukun tayamum pula. Rukun tayamum. Kalau tak ada ni tak sah. Tak sepenuh rukun ni tak sah tayamum. Sekat dulu. Fi arkanit tayammum wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وحلالا وعملا صالحا متقبلا منك يا رب الحمد لله